رحيم كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا أجب دعانا الله أكبر الله أكبر يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا With hope in our eyes, we search through the skies, waiting for our old friend. With love
To Allah we draw near, hands raised to the sky. Oh Allah, please forgive us and guide us to paradise. Ramadan is here, Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care, 'cause Ramadan is here. All day and all night, noble words will recite, healing our hearts with Quran, revealed on the night of power, a guide for this world till the end. Like past nations have done, we'll fast for the one Creator, from Him shines all light. Oh Allah, please forgive us and guide us to paradise. Ramadan is here, Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care, 'cause Ramadan is here. With friends and family, we'll break bread and be thankful for all we have. Spending our nights in prayer, a chance for a brand new path. A month to let go of grudges we hold, time to make it right. Oh Allah, please unite us and guide us to paradise. Oh, and guide us to paradise. Ramadan is here, Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care, 'cause Ramadan is here. Ramadan is here, Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care, 'cause Ramadan is here. Whoa, Ramadan is here. يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بين
غيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. Assalamualaikum. Apa khabar MG? Baik, sangat baik, amat baik. Oh yes. Oh, mungkin kita mute kan. Boleh tak kalau kita unmute kan semua audiens yang ada pada pagi ini? Okey, kita nak test dulu energi sebelum kita start. Kita test dulu energi semua orang. Alright, boleh unmute kan you guys punya mic. Okey, supaya kita nak tengok energi pagi ni. Macam mana semua orang punya energi pagi ni? Boleh unmute semua? Alright, boleh unmute. Oh, biasa kalau pagi-pagi Ahad ni dia agak liat sikit nak bangun. Alright. Jadi kita nak test energi dulu, kita bagi keluar semua kahak-kahak yang pagi tadi lepas sahur lupa nak keluarkan, kita bagi clearkan semua tu, kita clearkan tekak. Alright. Standby. Apa khabar MG? Baik, sangat baik. Oh, yes. Alright, so pagi ni kita ada bawakan dua speaker yang bukan calang-calang dan saya rasa ramai orang kenal. Kedua-duanya kita ada Tuan Haji Muhammad Nur Azan dan juga Tuan Syahrul Anwar, okey, daripada Ipoh, Johor. Maksudnya kita sekarang ni kita bersiaran langsung daripada 3 negeri yang berbeza. Tuan speaker kita yang Haji Azan ada di Johor, Tuan Syahrul kita ada di Ipoh, saya pula di KL. So hari ni kita bawakan 3 negeri bersatu hati pada hari Ahad yang pagi Ahad ni untuk kita sama-sama dengar sharing berkaitan dengan orang kata apa? Produktiviti di dalam bulan Ramadan. Tapi sebelum kita start dulu, kita akan mulakan majlis kita pagi ini dengan bacaan doa. Justru itu saya menjemput Al-Fadil Hidayat Yusnan untuk memimpin bacaan doa. Silakan. Sahabil kiram al-Fatihah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Inna nasluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan hayyan lainan bi ta'atik. Allahumma inna nasluka imanan kamila wa nasluka qalban khashi'a wa nasluka ilman nafi'a wa nasluka yaqinan shadiqa wa nasluka dinan qayyima wa nasluka al-afiyata kulli baliyah wa nasluka tamamal linnasi wa hablana haqiqatan liman dibik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyid Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadil Hidayat Yusnan di atas bacaan doa itu tadi. Baiklah, sekarang ni kalau saya tengok di saya punya listing sekarang kita ada 107 orang partisipan pada pagi ini. Jadi saya minta kerjasama ke semua 107 orang ni kalau boleh. Nama tu kita tukar, letak kita punya agent code di depan, kemudian nama kita di belakang. Kalau boleh minta tolong kerjasama untuk edit. Dan saya juga nak minta tolong kepada anda untuk snap gambar kita tengah live ni, kemudian hantar ke dalam unit masing-masing. Kita reach out kita punya kawan-kawan yang mungkin terlajak pagi ni. Maklumlah mungkin selepas imsak tadi, dia selepas subuh tadi sambung tidur ke, wallahualam. Kita reach out masing-masing sebab pagi ni kita ada special sharing khas. Macam saya kata, kita bawakan 2 negeri je, saya bukan speaker. Alright. Jadi kita bawa daripada 2 negeri yang berbeza tapi dengan matlamat yang sama, dan dia punya kehebatan bukan calang-calang dan semua orang tahu. So, kita nak teruskan pada pagi ini.
dengan macam biasa, kita dah ada baca doa, kita mesti nak mulakan dengan lagu keramat kita. Lagu keramat kita tidak lain tidak bukan, kita akan teruskan dengan nyanyian lagu MG Pejuang. Kita minta semua untuk unmute. Bunyi pasti. Pejuang. Alright. Alhamdulillah. Okey, jadi saya kalau kita tengok dekat partisipan daripada 107 minit pula. 107 orang tadi sebelum nyanyi lagu MG, dengan lagu keramat MG dia jadi 150 orang. Maksudnya selang 2-3 minit dia akan naik 50 orang. Jadi kita harap selang 5 minit lagi dia akan jadi 200 pula pada pagi ni. Alright, kita reach out kita punya kawan-kawan. Jangan lupa MG power sharing hari ni kita ada khas yang mana kita jemput bukan calang-calang speaker. Baik, saya nak perkenalkan dulu speaker yang pertama pagi ni. Alright, iaitu sekejap ya. Alright, kita nak perkenalkan speaker yang pertama hari ni yang mana bukan asing lagi nama beliau di dalam industri takaful.
apatah lagi di kalangan sahabat-sahabat kita di JB. Alright. Saya ingin memperkenalkan kita punya speaker yang pertama, Tuan Haji Muhammad Nur Azan, okay, MDRT. Alright, bukan jalan-jalan, kedua-duanya MDRT juga. So, saya bacakan sedikit pencapaian beliau sepanjang di dalam karier. Saya tak adalah baca detail segala challenge yang didapat sebab nanti takut 18 Ramadan baru habis. Alright, sebab banyak. Okay. Kalau saya tengok dekat biodata ni, saya pun rasa macam kalau saya baca dalam satu nafas penat. Okay, jadi saya baca pencapaian dia yang besar-besar. Alright, pada 2016 beliau telah menyertai bisnes secara part-time dan telah berjaya menempatkan tempat untuk Rookie Qualifier to Bangkok 2017, masih lagi sebagai part-time. Okay, Ho Chi Minh, Star Club Budapest, Challenge iPad Pro. Kita baca challenge pula. Ni kalau baca challenge tak habis ni. Alright, 2018 beliau mula untuk full time. Alright, Star Cruise Phuket, Star Club Summit Spain dan Portugal, ending 382,000 TPC. 2019 pula. 2019 Star Club Summit Istanbul dan Santorini. Okay, ending 406,000 TPC. Setiap tahun memang tak main 200,000. Okay, semua 3 ke atas. Alright. So 2020 pada tahun lepas beliau telah mencapai official tempat di official champion for Takaful Southern Region. Alright, kemudian official champion untuk MG All Malaysia dan Star Club Summit Moskow Rusia. Rekod terbaru beliau sepanjang kejayaan beliau daripada 2016, official MDRT dan juga official Premier Well Planner dengan 507,000 TPC. Dan current 2021 champion untuk kuarter 1 setakat ini 187,200 TPC dan masih lagi on track untuk MDRT Provisional 2022. Kan aku dah cakap penat kalau aku baca sekali nafas. Okay, so itu speaker kita yang pertama. Berikan tepukan untuk speaker kita Tuan Haji Muhammad Nur Azan. Bukan jalan-jalan. Okay, sekejap lagi kita dengar suara beliau. Alright, okay, bagi salam sikit Haji, bagi salam sikit. Aura tu sikit, bagi salam sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, dia punya aura tu. Hai. Saya baca sampai semput. Okay, kita perkenalkan speaker kita yang saya tak boleh colour. Siapa yang tak boleh colour tu? Okay. So kita nak baca, kita perkenalkan speaker kita yang kedua pada pagi ini. Okay, Tuan Muhammad Syahrul Anwar bin Muhammad Razwan daripada Ipoh. Ini kalau orang Ipoh confirm kenal. Orang kata top agent juga dekat Ipoh. Berikan tepukan untuk Tuan Haji Syahrul. Tuan Haji Syahrul. Itu doa tu. Amin. Itu doa tu. Tuan Muhammad Syahrul. Alright. Baik, saya baca sikit dia punya biodata. Alright. Tarikh kontrak pada 6 Januari 2016. Full time pada 1 April 2018. Lebih kurang 2 tahun secara part time. Alright, ni antara pencapaian beliau 2020 MDRT qualifiers guys, berikan tepukan. Alright, kemudian pada tahun 2020 Executive Well Planner ending 310,000 TPC as at October 2020. Alright, masuk je cecah EWP pada Oktober 2020. 2019 Senior Well Planner, Star Club Summit 2018 Executive Well Planner. Alright, Star Club 3 consecutive year daripada 2018 sampai 2020. Ini bermakna sejak beliau full time pada 2018 tak bagi can, dia henjuk terus 3 tahun bagi Star Club. Itu minimum requirement saya rasa kepada Tuan Syahrul kita. Alright. Kemudian kalau kita nak cakap dia punya pencapaian cash reward dia lah, dia punya reward dan sebagainya sama juga, penat tak cukup nafas. Jadi saya baca juga top 5 agent dalam Mukmin Group Agency daripada 2,000 agent untuk 2018 dan 2019. Champion top Takaful Northern. Yang seorang tadi champion Southern Region. Yang seorang ni champion Northern Region. Alright, jadi kita bawakan champion 2 benua kita panggil. Alright. So, baiklah, kita tak nak lengahkan masa lagi. Alright, kita nak dengar suara Tuan Syahrul Anwar kita daripada Ipoh. Apa khabar Tuan? Sihat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. So dengan headphone di kepala tu kita dah tahu dah kenapa dia pakai headphone, kerana ada benda yang dia nak sampaikan dengan emosi. Alright.
Baik, saya tengok sekarang dari 188 partisipan. Saya harap you guys dah bersedia. Jadi hari ni kita nak buat konsep kita hari ni kita buat secara orang kata apa, kita forum lah, kita forum. So saya tanya, Ana tanya, saya jawab. Alright? Jadi ada beberapa soalan yang kita kemukakan dan jangan lupa kepada 188 orang di dalam Zoom ni, kalau you guys nak tanya, tulis di chat box kerana di akhirnya nanti kita akan collect you punya question untuk kita tanya kepada kita punya speaker pada pagi ini. Baik, alright. So, kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Alright. Jadi sebelum tu kita nak dengarlah dulu intro daripada kedua-dua speaker kan sebelum kita start dengan soalan. So, Tuan Haji Azan dan juga Tuan Syahrul. Alright. You guys macam mana so far dalam kita dah masuk quarter 2 sekarang. Haji Azan macam mana? Kita start dengan Haji Azan dulu. Haji Azan, macam mana perasaan di quarter 2 sekarang ni? Okey, apa khabar MJB? MJB pula. Apa khabar All Malaysia? Baik, sangat baik. Amat baik. Oh yes. Aduh. Okey. So memang quarter 1 adalah kita dah lepas perjalanan dalam bisnes ni sangat cepat. Pejam celik kita dah masuk quarter 2. So memang masa memang semakin cepat, semakin laju, umur makin meningkat. Okey. So begitu juga Ramadan, satu tajuk yang sangat baik. Saya pun tengok tajuk ni alamak seronok, seronok. Sebab benda ni adalah satu spiritual yang kita tingkatkan ibadah kita dan juga macam-macam yang kita nak kekalkan produktif kita. Kalau erti kata kekalkan tu, saya ambil perkataan istiqamah dan konsisten. Sebab itulah yang berlaku dalam kehidupan kita, di mana kita datang sini adalah nak berjaya. Bukan kita datang sini nak main-main, bukan kita datang sini nak bersukaria, tapi kita nak berjaya demi keluarga kita, diri kita dan orang-orang yang sekeliling kita yang kita sayang. So that's why kenapa kita perlu berjaya, kerana Allah Ta'ala dan juga kerana masa depan kita, insyaAllah. Okay. Itu mukadimah yang baru mukadimah. Dah rasa macam full slot dia punya sharing dah. Alright, so macam mana pula dengan Tuan Syahrul kita? Apa perasaan di quarter 2 setelah melalui quarter 1? Okay, Assalamualaikum semua. Okay, untuk quarter 2 bagi saya percaya dan yakin quarter 2 akan lagi challenging untuk kita semua, akan lebih tough dengan keadaan kita tengok COVID semakin meningkat naik lah di kebanyakan negeri, especially di belah KB dan JB lah kalau saya tak silap. Okay, jadi saya rasa challenging untuk kawan-kawan dan sahabat-sahabat di sana, namun kita harus percaya dan yakin di setiap ujian tu Allah akan berikan ganjaran. Okay, cuma kita tak tahu ganjaran yang Allah nak berikan tu dalam bentuk bagaimana. Tapi kita sama-sama teruskan perjuangan sampai ke akhir 31 Disember. InsyaAllah tiada yang mustahil. Walau apa pun yang berlaku, kita yakin ini semua kehendak Allah. Betul. Saya setuju. Macam mana Tuan Syahrul kata tadi, kita kena yakin dengan kita punya dengan rezeki daripada Allah. Dan tahun lepas kita dah lalui situasi ni dah. Malah tahun lepas kita lebih teruk lagi kita punya lockdown. Sampaikan ada suami yang pakai palazzo isteri, sampaikan keluar benda-benda mengarut. Betul tak? Tahun lepas bila PKP tahun lepas tu, lockdown langsung tak boleh keluar. Tapi kita berjaya melaluinya. Jadi tahun ini mungkin kita masih lagi dalam PKP tapi sedikit longgar. Dan saya percaya kita masih ada ruang dan peluang untuk kita cari bagaimana untuk kita kekalkan produktif seperti mana kita punya tajuk hari ini, Haji dengan Tuan Syahrul. Alright, baik. Saya nak tanya dengan Tuan Syahrul. Soalan pertama saya lah. Biasanya sepanjang berkerjaya dalam bidang takaful ni, setiap kali Ramadan, saya percaya ramai orang nak tahu bagaimana untuk kita kekal produktif dalam masa sama kita tingkatkan ibadah dan kita nak susun rutin aktiviti kita untuk di bulan Ramadan. Boleh tak Tuan Syahrul kongsikan? Okey, pertama sekali kita sebagai orang Islam, kita tak boleh lepas dan lari lah. Yang mana pada setiap tahun kita akan menjalani satu bulan yang sangat suci, satu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, iaitu bulan Ramadan. Okey, dan tahun ini ia datang pada kuarter yang kedua, sama seperti yang tahun lepas. Okey, dia datang pada bulan 4 dan bulan 5 sekitar begitu. Okey, so untuk aktiviti di bulan Ramadan pada tahun ini atau seperti kebiasaan,
saya punya aktiviti masih kekal sama, masih kekal seperti aktiviti sebelum Ramadan atau selepas Ramadan. Yang mana aktiviti saya masih berjalan seperti biasa, namun saya tetapkan hanya sekitar sehingga pukul 6 petang sahaja. Itu adalah waktu terakhir saya bekerja. Okey, kalau macam sebelum ni, kalau bukan bulan puasa, kita akan bekerja mungkin lepas maghrib atau lepas isyak, kita sama appointment dengan kita punya klien ataupun prospek kan. Namun di bulan Ramadan, di setiap kali Ramadan, saya hanya akan gazetkan, okey, saya akan bekerja sehingga sehingga pukul 6 petang saja. So selepas itu saya akan fokus dengan family dan juga ibadah selepas itulah, seperti solat tarawih dan sebagainya. Okey. So pada waktu pagi, pada waktu pagi saya punya aktiviti sama, iaitu Isnin, Rabu dan Jumaat seperti yang MG dah tetapkan, kita wajib masuk sharing, terutama untuk AJJ full time. Wajib, bukan sunat dia wajib. Kita tak boleh anggap benda, kita tak boleh gunakan excuses, ini bulan Ramadan so aku tak akan nak pergi office kan. Kalau kita tengok kebanyakannya orang kata siapa yang dapat maintain attendance di bulan-bulan yang biasa, insya-Allah di bulan Ramadan juga aktiviti dia kekal sama. Saya yakin semua ejen pun ada sifat ataupun ada semangat yang macam ni. Okey, jadi begitu juga dengan saya dan kawan-kawan yang lain, kami masih meneruskan aktiviti macam biasa, Isnin, Rabu, Jumaat masuk sharing. Selepas itu kita akan keluar dan set appointment yang mana kita dah aturkan dengan lebih awal lah. Okey, jadi kebiasaannya pada bulan Ramadan ni juga klien kita ataupun prospek kita, masa diorang pun sama-sama terhad. Yang mana ada yang balik awal, ada yang 4.30, ada yang 3.30 pun ada klien saya, ada yang paling cepat pukul 5 macam tu. Jadi untuk jumpa di luar tu mungkin agak sukar atau selepas berbuka puasa. Jadi saya akan prefer untuk rutin aktiviti saya adalah saya pergi ke diorang. Mana saya berjumpa. Maksudnya saya set appointment tu lebih kepada jumpa diorang di pejabat atau di mana tempat yang diorang lebih selesa. Tapi bulan Ramadan nak jumpa kedai makan tak boleh. Jadi kita pergi ke rumah mereka ataupun kita pergi ke pejabat mereka. Biasanya aktiviti saya macam itulah. Nak tanya sikit Tuan Syahrul, kalau kita pergi berjumpa klien di pejabat macam yang Tuan Syahrul buat, alright. Okay. Sebab setengah syarikat dia mengamalkan SOP yang mana outsiders tak boleh masuk tahu. Jadi macam mana pula macam mana dengan Tuan Syahrul setakat ni lah, memang boleh okey je kalau kita nak enter klien punya office ke macam mana? Okey, betul yang seperti Tuan Naim bagi tahu tadi. Memang kebanyakan company, boleh katakan company yang, especially company yang besar, dia orang tak benarkan outsider masuk, especially salesman. Kadang-kadang kalau kita pergi tu dia set mention kan, salesman not allowed. Betul. Salesman not allowed kan. Okey, namun orang kata apa, kita datang dengan cara proper. Because kadang-kadang company besar macam ni, dia orang tak nak tempat dia orang jadi tempat persinggahan salesman. Ataupun salesman just terjah masuk. So dia orang sebenarnya dia orang bagi, ataupun mungkin dia orang nak bagi tu perlu melalui prosedur ataupun step yang you kena follow cara dia orang. Sebab kita nak datang tempat dia orang. Okey, jadi ada sesetengah company yang dia request kita untuk hantar surat dahulu. Okey, jadi kita follow je kan. Maksudnya at the first tu kita pergi, kita tanya macam mana kalau saya ingin membuat talk ataupun macam mana jika saya ingin berkongsi tentang perancangan kewangan dengan kaki tangan di sini. Perlu ke saya melalui sebarang prosedur terlebih dahulu? So kita tanya dengan cara proper. Jadi bila kita tanya dengan cara yang berhemah, insya-Allah respon yang kita dapat juga dengan cara yang baik. Itu satu. Yang kedua, kalau kita dah ada prospek di company tersebut, okey, kita lagi mudah tu dari segi macam mana tau, kita direct tanya dekat dia. Contoh tuan ataupun abang ke akak yang kita panggilkan mereka, sekiranya saya ingin berjumpa pada waktu sekian, adakah mengganggu waktu bekerja dan adakah benda ni dibenarkan? Biasanya benda ni hanya akan menjadi masalah ataupun akan jadi isu di permulaan sahaja. Tapi selepas kita orang kata dah ada klien di sana, untuk kita datang kali kedua dan kali ketiga dan seterusnya, dia akan jadi lebih mudah. So maksudnya kalau menjawab soalan Tuan Naim tadi, boleh ke tak boleh? Ada company yang okey, dia terus bagi. Ada company yang kata perlu melalui certain prosedur terlebih dahulu untuk you dapatkan kebenaran sebelum you berjumpa dengan kaki tangan mereka. Baik. So maksudnya kita tak nak kita kena try and error lah. Betul. Kita tanya. Kita jangan buat assumption. Ini tak boleh kot, ini tak boleh kot. Belum cuba dah kata tak boleh kan. Betul. So alright, faham.
Baik, kita tanya dekat Haji Azan untuk soalan yang seterusnya. Haji Azan ni kalau tanya saya punya personal orang kata apa, personal opinion lah pada Haji Azan ni Saya tengok Haji Azan ni, the way dia bercakap pun kita dah tahu kalau saya jadi prospek, saya pun ambil dengan dia walaupun saya dah ada polisi medical card. So, Haji, saya nak tahu, saya faham dan saya yakin ramai tahu Haji Azan kalau beliau buat DA, alright, tak kisah di mana-mana dia boleh buat. Pergi nak cucuk duit dekat bank, tegur orang, close. Cuci kereta, tegur orang, close. Saya tak tahulah kalau pergi dobi ke cuci baju sampai raya baju tu boleh close 2-3 orang yang tengah tunggu sekali kan. So saya memang admire Haji punya cara. Jadi boleh tak Haji Azan kongsikan dengan kita. First kita nak tanya macam mana untuk kita pilih, maksudnya kalau kita nak cucuk duit kan tak adalah kita approach semua orang kan, mesti kita tengok dulu, kita observe dulu. Dan apa kriteria untuk orang yang nak di approach? Yang kedua, apa skrip permulaan approach tu? Kalau saya pergi approach, saya pernah buat DA tau Haji. Saya buat DA, saya bagi salam dia orang dah jalan lagi laju. Mula-mula tadi dia jalan setapak 2 tapak je. Saya bagi salam dia 18 langkah dia jalan. Saya tak tahu mana silapnya, mungkin tak handsome ke. So Haji boleh tak kongsikan Haji tips untuk buat DA dan apa kriteria-kriteria untuk kita approach orang? Silakan Haji. Okey, terima kasih Naim. Panjang soalan dia tu. Okey. Sebenarnya bagi saya tak spesifikkan DA tu. Sebenarnya DA ni adalah di mana-mana. Di mana-mana jua kita berada, ta'aruf iaitu perkenalan. Dalam Islam pun kita kena bagi salam. Jumpa siapa, Assalamualaikum, apa khabar. Okey. So saya ambil satu peluang di mana situasi sekarang. Saya ambil satu peluang di mana vaksin. Isu vaksin sekarang isu ramai orang tak daftar. So kebanyakan perbualan saya bermula adalah perbualan tentang isu semasa. Isu semasa saya beri salam, saya katakan apa khabar bang? Masukkan duit ke macam mana ni? Nak perlu saya bantu ke macam mana? Terutama di tabung haji. Sebab tabung haji ni dia bukannya macam bank biasa. Dia ada satu situasi untuk beratur panjang, ambil nombor daripada keluar, skema sejahtera dan beratur dan masuk alam. So di tabung haji saya seronok bila hari Minggu, Johor ni terbalik. Johor ni Jumaat dia cuti, Ahad dia kerja. Dia terbalik. Betul. Kena faham Okey. So bila Ahad pagi macam ni, biasanya saya akan pergi ke tabung haji lah, menara tabung haji ke. So benda ni saya suka bila bertakaruf dengan orang, bila kita nak simpan duit, saya akan takaruf, saya akan fact finding kat situ. Sebab orang yang menyimpan duit ni lah orang yang ada kemampuan ataupun berkualiti dalam menyimpan duit. Okey. So ada pemuda tersebut, saya berbual dengan dia, saya tanya dia fasa tabung haji dan sebagainya. Sambil tu saya cerita pasal vaksin. Adakah anda pernah daftar? Adakah tahu nak mendaftar? Sudikah kalau saya membantu dan sebagainya. Okay, kebetulan perbualan saya ni kuat. Menyebabkan orang kiri kanan belakang pun dengar. Jadi menyebabkan ramai orang yang bang, so bang, saya nak buat. So ramailah. Jadi kat situ dari segi seorang saya bertakaruf, saya dapat perkenalan dengan orang di belakang dengan hanya dapat nombor telefon dan sebagainya. Saya cakap insya-Allah ada masa kita boleh hubungi anda dan juga saya kenakan diri saya. Barulah saya kenakan diri saya bahawa saya adalah konsultan takaful. Dari segi permulaan bertakaruf, kita mencari jalan, kita mencari topik yang boleh ada kebersamaan. Tentang My Sejahtera, daftar, kenapa kena daftar, takut akan datang encik nak masuk bank pun dah tak boleh. Baik daftar sekarang. Kita educate adalah kita bukan saja kita promote apa kita nak jual, tetapi kita educate isu semasa dan membawa pada orang tu bertakaruf, berkenalan dengan kita lebih mudah dan boleh melakukan perbualan tanpa mereka reject kita. Okay. So itu yang biasanya kita akan ambil isu semasa lah. Contoh malam tadi JDT kalah dengan Terengganu. Saya berbual dengan budak bola. Contoh kan, jangan rasa JDT ni hebat sangat. Sekali 1-0 kalah kat tempat tinggi. Orang muda, kita mulakan perbualan. Nampak dia jersey lawa, jersey bola tengah shopping, kita tegur bang, memang tadi JDT kalah. So berbual dengan dia, tu lah, main dah bagus tapi tak ada skor. Ada matlamat tapi tak ada gol. Macam gitu lah. Kita kaitkan juga benda tu. So sembang ni kadang-kadang bukannya kata saya ni peramah sangat pun, tapi at least sebenarnya ada topik yang kita nak bualkan.
tentang isu-isu semasa. Dan juga untuk benda yang Ramadan ni pun satu perkara yang sangat unik. Sangat unik, alangkah ruginya kalau kita tidak manfaatkan tentang DA di bulan Ramadan. Bukannya maksud saya DA di Ramadan tu kita terjah, tapi kita ada plan. Plan contoh, saya yakin dan percaya kita semua ada jiran tetangga, ada saudara mara, betul? Ada mungkin kawan-kawan lama, setaman dah lama tak jumpa. Boleh ziarah hantar juadah, juadah buka puasa dan sebagainya. Kadang-kadang saya pesan pada wife saya cakap dia, masak lebih sikit, jangan masak kita je. Bagi jiran-jiran. Kalau Ainda bagi jiran ni, bagi jiran belakang pula. Bagi jiran lorong belakang. So make sure selitkan kita punya brochure sekali kat situ. Apa salahnya kita selitkan salam Ramadan daripada kami, daripada saya, daripada konsultan takaful. Saya dah ada 2 orang hubungi saya baru ni tanya, ni macam mana ni, macam ni. So alhamdulillah, walaupun not 100%, tapi ada hasilnya insya-Allah. Jika kita istiqamah sebagainya. Okay. And then saya meletakkan structure macam Syarul cakap tadi, structure kita adalah dari pagi sebenarnya. Sebenarnya kalau sebelum ni bukan bulan Ramadan kita bangun pagi. Bulan Ramadan kena lagi pagi. Sebab kita ada sahur. Kita ada sahur dan sebagainya. Saya yakin talk share kita sini ramai. Tahajudnya dengan zikir tahajud dan juga solat taubatnya, solat witirnya di awal pagi. Memang kena buat. At least 1 rakaat 2 rakaat pun jadilah. And then sahur, kita sambung kerja. Tapi kadang terbalik. Kita banyak tidur balik. Itu yang terlajak. Ruginya kalau kita tidur balik. So memang agak penat, memang agak letih. Sebab saya pun belajar letih. Saya melihat kawan-kawan saya yang bekerja di Singapura. Kalau kata mereka, cerita mereka lah, penat bangun pukul 3 pagi, 4 pagi dah beratur kat pintu nak masuk Singapura. Lebih kurang berapa puluh ribu motosikal hari-hari pergi ke Singapura sebelum COVID ni. Kita lihat mereka penat bangun 3 pagi, pukul 4 pagi dah masuk border. Subuh mesti di Singapura. Balik tengah malam. Tiap-tiap bulan ulang alik. Memang letih. Tapi apalah kita ni kan, apalah sangat kita ni. Kalau kita bandingkan kerja orang lain lagi penat daripada kita. Kita hanya korbankan tidur kita yang pagi tu je. So keberkatan, kekuatan kita adalah dibina pada pagi. Kesegaran kita dalam kehidupan kita nak sihat pun memang kena bangun pagi. Nabi pun memang bangun pagi. So itulah tips dia. Kalau boleh bangun pagi mandi siap-siap. Dia bangun pagi mandi siap-siap tu supaya segar, betul tak? Bukan bangun pagi tak mandi, lepas tu makin lama makin tutup ke laut. Jangan tanya mandi apa. Mandi je. Alright. Okay. So Haji, nak tanya berkenaan dengan Haji approach orang di tabung haji tadi ataupun sepanjang Haji approach ni, saya nak tanyalah, saya yakin mesti ada rejection yang Haji pernah terima lah. Maksudnya bila-bila bercakap tapi mungkin tak sampai dengan mood dia tengah mood swing ke. Lagi-lagi kalau kita tengok perempuan kan, kena mood dia tak baik pagi tu, laki dia lupa keluarkan ikan nak masak kejap lagi, dia terus mood swing. So Haji macam mana Haji counter balik bila kita approach orang tapi kita dapat feedback yang tidak positif? So macam mana Haji, adakah Haji akan proceed juga, approach juga dia, ataupun Haji akan, kalau saya lah, ni saya cakap kalau saya approach, dia buat tak layan kan, saya bangun saya pergi tempat lain, malu saya je. Sekarang Haji macam mana? Okay, sebenarnya gini lah. Kita boleh nampak reaksi orang. Dia pergi dari segi soalan yang kedua. Contoh kalau kita bagi salam, dia jawab tu Alhamdulillah. Tapi kalau kita bagi salam tak jawab. Kita bagi salam Assalamualaikum, dia tak jawab. So kat situ memang kita beredar lah. Kita pun faham, kita tak nak teruskan sebab kita faham setiap manusia ada masalah tersendiri. Setiap manusia ada karakter dia sendiri. So kita boleh paksa orang suka kita. Tetapi kita hanya boleh feedback bila mereka ada respon. Bila ada respon baru kita akan teruskan perbualan. Sebab saya tak, memang kalau boleh next macam tu. Kita tak nak sabut kepala otak. Tak nak cakap tak sabut. Sebab kalau sabut nanti kan itu kadang agent kebanyakan saya belajar lah. Kadang kita rasa down. Sebab kita terlalu memikirkan satu masalah tu je. Padahal ada banyak 1000 jalan yang senang kita lalui tapi kita hanya pilih jalan yang salah. So biarkan kita doakan. Kalau dia reject kata terima kasih. Saya cakap terima kasih. Saya ucapkan selamat berpuasa. Saya doakan yang baik-baik insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pertemuan kita kalau umur kita panjang. Terima kasih. Saya jalan beredar. Itu saja.
Oh, kalau saya je tak ada, saya bagi tadi yang sambungan ayat tadi dah. Assalamualaikum, tak layan saya terus beredar je. Sama lah kita Naim. Betul. Saya rasa ramai yang kita tak tahulah kalau tapi macam Haji ni dia kita panggil orang kata apa, Allah bisa tegal biasa. Jadi dia biasa buat, jadi dia dah faham how to counter, sebab kita ni jarang-jarang buat kan. Kadang nak tegur orang dekat bank ni kan, kadang saya tanya Assalamualaikum kan, dia tanya, nak pinjam duit tu. Saya fikir macam tu. So tapi kita boleh praktikkan lah apa yang Haji Azan kongsikan, kita boleh praktikkan insya-Allah. So sekarang ni saya nak update ada 266 orang partisipan pada pagi ni, alhamdulillah. Pada pagi Ahad ni di bahagian Johor, Kelantan dan juga Terengganu adalah hari bekerja. Tapi di negeri-negeri lain adalah hari cuti mingguan. Okay, so walaupun cuti minggu kita ada 266 partisipan. Baik, kita akan teruskan dengan soalan untuk speaker kita yang seterusnya. Alright, Tuan Syarul. Okay, champion Takaful Northern Region. Okay, saya nak tanya dengan Tuan Syarul. Dalam bulan Ramadan, seperti mana kita semua tahu, bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang mana datang hanya setahun sekali saja. Dan kita tak tahu kita boleh bertemu dengan Ramadan yang tahun hadapan ataupun tidak. Kita tak tahu kita sempat atau tidak. So, kita nak fokus dengan ibadah, dalam masa yang sama kita nak fokus dengan kita punya kerjaya supaya kita maintain kita punya productivity dan kita boleh konsisten dalam kita punya result. So, Tuan Syarul, method of appointment yang sesuai yang Tuan Syarul buat dalam bulan Ramadan ni, alright, kalau tanya saya akan buat Zoom. Okay, kalau siang hari, sebab saya pernah buat appointment di MACD, tapi tak makan kita buat appointment di tingkat atas, memang tak makan. Okay, kemudian saya rasa waktu tu orang tengoklah kita, walaupun tak ada orang Melayu yang tengok, tapi orang tengok kan, ini macam nak makan ke? Manager yang nak scan suhu pun dia tanya nak makan ke bungkus sebelum masuk. Saya kata saya nak jumpa orang je. Dia scan, nak makan ke bungkus bang? Saya kata saya nak jumpa orang je. So macam Tuan Syarul pula, appointment, method of appointment yang Tuan Syarul buat, adakah by Zoom ataupun face to face ataupun just jumpa and catch up, mungkin duduk dalam kereta sembang-sembang ke? Ada je ni buat macam tu. Dia tak jumpa di luar, dia catch up dalam kereta, borak-borak dan sebagainya. So macam Tuan Syarul dalam dalam situasi bulan Ramadan sekarang ni, apa yang method of appointment yang Tuan Syarul buat? Okey, kalau kita tengok pada bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain, method of appointment tu dia lebih kurang. Cuma ada certain benda yang kita limitation. Kita ada benda yang menghalang kita. Contoh macam Tuan Naim kata, pergi MACD tadi kan. So pergi MACD tu saya tak buat lah. Ataupun kebanyakan kita tak buat lah orang Islam. So kita akan pilih atau guna cara yang lebih sesuai. Okey, macam contohnya tiba-tiba rasa jahat pula saya pergi MACD tadi. Macam misal je aku bagi tahu. Okey, macam saya akan face to face, Zoom dan juga yang jumpa di dalam kereta tadi pun saya pernah buat. Okey, tapi lebih kepada sama jantina lah. Klien saya ataupun prospek yang sama jantina. Kadang-kadang dia macam ni tau. Ada klien dia selesa kita jumpa depan. Ada klien dia selesa kita cakap dalam telefon. Ada klien pula dia boleh guna internet dan teknologi, so kita boleh Zoom kalau sekiranya dia tak dapat nak jumpa depan-depan. Tapi kebanyakan appointment saya, sama ada di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lain, kebanyakan saya jumpa depan-depan. Saya selesa dan dia pun selesa. Kenapa? Sebab bila you jumpa depan-depan, you punya intonasi, dia punya respon dan dia punya reaction terhadap apa yang kita cakap akan berbeza berbanding kalau kita through phone ataupun through call saja. Okey, jadi macam saya pernah WhatsApp dengan saya punya prospek. Dia punya respon kat saya rasa macam aku salah cakap ke kan sampai dia tak baca. Dia macam mungkin blue tick dan sebagainya. Lambatlah respon dia, terlambat tau. Sebab apa tau? Sebab kita cakap intonasi macam ni tapi dia baca dari side dia tak sama. Betul. Jadi benda tu boleh menimbulkan pelbagai andaian. Jadi orang yang tadi tu saya pergi jumpa depan-depan balik. Bila saya pergi jumpa depan balik, dia punya respon tak samalah macam yang saya expect macam dalam WhatsApp tadi. Rupanya dia baca dengan nada lain. Okay, so berbalik kepada soalan Tuan Naim tadi, spesifik di bulan Ramadan, saya kekalkan jumpa depan-depan dan juga sekiranya perlu untuk saya Zoom, kalau jauh saya akan Zoom. Tetapi jarang saya buat Zoom sebab kebanyakan diorang pun tak selesa.
Ada yang agent ataupun ada prospek kita yang memang okay, so you proceed. Cuma saya punya klien dalam situasi hari ini dia lebih saya selesa jumpa depan-depan. Tak susah pun Naim kan. Kalau kita tengok hari ni selepas morning sharing macam Haji kata tadi, kita full time, kita habis sharing lebih kurang pukul 10. Lebih kurang plus minus 10 lebih atau before tu pun dah habis dah kan. Then you set the time before lunch hour, before Zohor. You set satu. Antara pukul 10 sampai pukul 12.30 maksimum. You mesti maksimumkan sampai 12.30. Okay, sebab after 12.30 you akan prepare untuk pergi ke Zohor. Dia sendiri pun klien kita yang mana yang suka, kadang-kadang ada klien kita terutama di bulan Ramadan dia pun suka solat di masjid. Jadi kita jangan kacau waktu dia, bang boleh tak saya jumpa abang pukul 1. Kita expect dia punya waktu lunch. Tapi kadang-kadang dia rasa macam bagi dia macam aku nak solat. Dia nak cakap rejection pun macam takkan aku nak cakap aku nak pergi solat kan. So kita yang kena tahu, kita yang kena alert time tu. So method saya akan appointmentkan saya pukul 10 sampai pukul 12 atau 12.30 1. Dan kita akan pergi waktu solat pukul 2 sampai pukul 4, 4.30 last satu lagi appointment. That one kita dah prepare bukan hari tu tau. Benda tu kita dah prepare before datang hari tu. Itu yang MG galakkan kita. Hari Ahad adalah hari planning for the whole week sampai hari Sabtu depan tu. Then bukannya kita nak pergi hari ni, kita call hari ni. Dia akan demotivate kita. Dia akan demotivate. Contoh kalau kita call, cik boleh tak saya nak jumpa cik hari ni? Saya busy, saya outstation ataupun saya ni. So dia akan, alamak, semua aku call, semuanya tak dapat, semuanya tak nak jumpa, dia akan downkan kita. At last kita akan buang, kita akan, the whole day tu kan kita rasa macam tak ada buat apa-apa So hari Selasa dengan Khamis yang tak ada sharing tu, lagi banyak masa kita boleh set appointment. Because macam tadi 10-12 satu. So now you ada masa 8 sampai 10 satu. Biasanya hari Selasa dan hari Khamis, saya akan jumpa klien saya yang outstation. Maknanya saya bukan berada di sekitar Ipoh. Isnin, Rabu, Jumaat sebab memandangkan saya ada sharing, saya takkan set appointment luar daripada Ipoh. Sebab masa saya dah limit untuk saya bergerak dan untuk saya nak cerita dengan dia lagi. So hari Isnin, Rabu, Jumaat saya akan berada di sekitar Ipoh. Hari Selasa dan hari Khamis dan hari Sabtu kalau tengok kepada keadaan, biasanya Selasa dan Khamis saya akan berada di luar Ipoh, appointment di luar Ipoh. Dalam masa yang sama kita buat servicing. Luar Ipoh tu masih dalam Perak lah. Ya, masih dalam Perak. Masih. Okey. Dan kalau perlu saya pergi ke luar Perak, dan kita akan macam keadaan sekarang COVID, kita perlu minta daripada balai polis lah. InsyaAllah. Buat masa ni, saya daripada PKP dulu tak pernah lagi lah polis reject. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita ada kebenaran untuk meneruskan kerja untuk bidang insurans. Boleh. Dan satu lagi kejaya kita ni, dia sebenarnya kadang-kadang polis pun malas nak tahan lah. Jalan. Betul. Jalan je. Kan kena approach kan. Jadi satu lah Naim, lebih kurang maksudnya waktu Ramadan ni, dia sebenarnya lagi seronok kalau you kerja. Sebab apa? Sebab you tak kerja nak pergi ke makan tu. Klien pun tak kerja nak pergi makan sebenarnya. Betul, setuju. Pengalaman saya kan beberapa tahun saya jumpa dalam bulan Ramadan, actually lagi mudah. Pertama sebab dia pun tak fikir nak makan. Dia hanya fikir waktu kerja dah petang garang. Tapi kalau you jumpa lewat sangat pun tak syok enggak sebab dia dah fikir dah dia nak balik, nak masak dan sebagainya ni. Yang mana lelaki tadi nak pergi ambil anak, nak pergi bazar Ramadan macam. So waktu pagi tu is the best time lah pada saya. Serius cakap, waktu pagi is the best time. Dia pun fresh. Kita pun tak ada benda lagi kita nak fikir banyak benda dan you go for that. Betul. Dan percayalah, rezeki di bulan Ramadan ni insya-Allah. Insya-Allah saya yakin dan percaya Allah tu akan bagi berlipat kali ganda. Seiring dengan kita punya usaha, betul Seiring, ya betul. Baik. Alright, terima kasih Tuan Syahrul. Kongsikan berkenaan dengan method of appointment tadi, apa yang kita dapat tadi. Simple je kita punya kata apa key point dia tadi. If you plan to fail, if you plan to fail, if you fail to plan, you plan to fail. Dia dah jadi tongue twisted dah terbalik dah. Puasa, tekak kering. Biasalah. Alright. So, baik, kita teruskan dengan soalan kepada kita punya speaker yang seterusnya, Haji Azan. Tapi sebelum tu saya nak remind, kita ada 284 pagi ni. Saya nak remind, selepas soalan saya yang terakhir, lepas ni ada lagi 2 soalan. Selepas soalan saya bersama dengan speaker kita pagi ni, kita nak minta you guys terus jot down kan you guys punya soalan-soalan, you punya apa yang you guys nak tahu dengan kita punya speaker pagi ni. Seperti mana yang saya bagi tahu ataupun mungkin ada yang tak tahu, mereka berdua adalah MDRT. Alright, mereka berdua adalah MDRT, which is satu pencapaian yang tak ramai sebagai financial consultant
boleh dapat, tapi mereka berjaya achieve pada tahun lepas dengan keadaan pandemik COVID-19. So, boleh jot down you guys punya soalan, boleh tanya apa-apa you guys nak tanya, insyaAllah selagi ada masa kita akan collect, kita akan pick up you punya question untuk kita tanyakan kepada speaker kita. Baik, Haji Azan. Kita tahu Haji Azan memang consistency is your strength, which is setiap bulan saya juga tengok Haji Azan punya production, nampak stalker kan. Kita kena tengok orang hebat-hebat. Tapi bila kita comparekan tangga tempat Haji Azan dengan tangga saya, macam melangit betul. So tinggi jauh. So macam mana Haji Azan set mindset untuk kekalkan momentum, dan apa yang Haji Azan buat kalau minggu tu, okay, saya yakin Haji Azan pun ada target every week berapa nak close, berapa case kena close. Alright, how Haji Azan manage bila minggu tu Haji Azan mungkin tak dapat achieve your personal target untuk that particular week. So mindset untuk kekal konsisten, untuk kekalkan momentum, dan how Haji Azan manage untuk manage kalau sekiranya minggu tu kita tak ada achieve kita punya target. Silakan Haji Azan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, thanks Naim. Alright. Okay, first kali adalah mindset. Macam mana untuk kekalkan momentum. Sebenarnya satu yang saya belajar juga, kita kena move out of your comfort zone. Maksudnya kita kena keluar daripada keadaan yang selesa. Terus terang saya katakan, saya bukannya datangnya daripada keluarga yang senang. Nizam Said, introducer saya pun saya kenal dia macam mana, dan kami membesar sama-sama, dan kita tahu kehidupan kita waktu dulu bukan macam mana anak-anak sekarang. Okay? Persoalannya adalah kita dah biasa hidup susah. Okay? Right. Yang penting sekarang dalam bisnes ni kita ada belief, kepercayaan, and then visualize. Kita visual apa akan datang sekiranya aku tak buat betul-betul. Okay? So, and then pada masa yang sama juga, setiap hari, setiap masa kena hari-hari muhasabah. Itu yang ada race. Race tu bukannya dibuat untuk tengok siapa hebat, siapa tak hebat. Bukan. Buka diri sendiri, tengok dalam Full Info Plus, summary report, muhasabah, adakah kita positive grow atau tidak. Itu yang saya melihat, saya renung diri saya, insan yang hina, yang Allah Ta'ala cipta ni, saya positive grow atau tidak. Sebab saya berpegang satu perkara yang saya berbai'ah setiap hari. Inna salati wa nusuki wa ma'yaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa iftitah, iaitu kerja sebagai satu ibadah. Solatku, kehidupanku, matiku sebagai kerana Allah Ta'ala. Maksudnya kehidupan kita, pekerjaan kita hari ini, kita buatlah satu ibadah. Set your mind, kita kerja ni adalah ibadah. Kalau kita lari daripada niat sebenar, kita datang, kita dah lari daripada ibadah kita sebenarnya. So, perlu ada positive grow dalam kehidupan kita. Kena lihat setiap hari. Saya yakin dan percaya ada ejen-ejen yang saya rasa ejen yang toppers yang lain pun ramai lagi yang hebat-hebat. Mereka buka race 30 kali satu hari. Buka tengok berapa, shortfall berapa. Mereka lihat, bukan mereka tinggal online. Mereka lihat muhasabah diri mereka. Kita bukannya orang yang hebat, tetapi tak salah kita melihat dan kita belajar daripada insan yang lebih hebat terdahulu daripada kita. Yang ramai, Haji Syarum, Pak Anan, lagi siapa? Ramai lagi yang hebat-hebat. Di luar sana mereka dah terdahulu. Kalau tengok production mereka lama, saya pernah tengok list daripada Nizam Said bagi saya tengok. Mereka fight 500, 600 ribu, 700 ribu. Sekarang ni kalau Naim lagi cakap saya 200 ribu, Syarul Pak tu 300 ribu, saya rasa diri saya kedil sangat. Betul. Saya kompetisi dahulu. Jauh lagi kita Ji kita jauh lagi. That's why saya masih perlu banyak belajar daripada mereka. That's why kita jangan lupa asal usul kita. Kita datang sini, kita belajar, kita lihat pengalaman orang lama, kita follow saja. That's why business ni kita ambil benda yang kejayaan orang lain, kita follow je. Itu yang kita just copy paste, dan kita kena consistently lakukan untuk kita kekal dalam bisnes ni. Okay, and then how to manage. How to manage, right? Betul. Saya bertarung dengan nyawa, terus terang saya katakan. Inilah 2.5 tahun ayah saya kena stroke. Saya tak sama masa dengan macam orang lain. Saya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis
Daripada Zuhur sampai Maghrib saya akan jaga bapak saya stroke. Setiap hari dah 2 tahun dah sampai sekarang. Cuti saya adalah Star Club, ada meeting dan ada event-event yang saya perlu laksanakan. Jumaat satu Ahad gila-gila adik-beradik yang lain. Okey. Kenapa? Saya nak buktikan bahawa saya full time, I have the time untuk family. Okey. Kebetulan saya full time, ayah saya sakit, kena stroke. Kami adik-beradik berbincang, siapa nak jaga? Saya cakap tak apa. Saya full time, saya boleh jaga. Okey. Tapi pagi saya kena masuk office dan pagi hingga tengah hari saya ada appointment. Saya akan start daripada Zuhur sampai Maghrib. Setiap hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Ini masa saya untuk jaga orang tua saya. 2 tahun setengah saya jaga dia sampai hari ini. So saya ada Jumaat, Sabtu dan Ahad. Itulah hari dia berpolisi, itulah hari appointment, itulah hari aktiviti, itulah nak coaching orang, itulah nak rekrut. So tak ada masa sebenarnya. Tapi saya cuba manage yang terbaik. Sebab saya ingat satu perkara, kalau orang tua saya sakit sekarang, bagaimana kalau aku tak kerja sungguh-sungguh sekarang, aku pula sakit? Siapa nak jaga aku? Siapa nak survive aku? Sebab aku kau tak reti minta duit orang. Sebab bagi saya, biarlah aku kerja sungguh-sungguh, aku nak berjaya supaya satu hari nanti berlaku apa-apa, aku tak nyusahkan orang lain. Itu tujuan saya dalam bisnes ni. Dan saya memang tak suka menagih simpati pada orang, minta duit, pinjam dan sebagainya, tak reti. Kita segan betul. Dan kita belajar satu, kita nak sukses, biarlah kita struggle sekarang, biarlah kita susah sekarang. Biarlah orang kata kita poyo sekarang. Biarlah orang kata kita malu sekarang nak tegur orang dan sebagainya. Tapi kita buat lillahi ta'ala. Kita takut akan datang, kita sakit dan sebagainya. Siapa nak tanggung kita? That's why I need to hold out to do this business. Ingat 5 perkara sebelum sampai tiba 5 perkara. Itu saya selalu manage diri saya. Kalau tak ada kes, macam juga solat lah. Kau dah tinggal satu solat, kau kenalah qada. Kau tinggal puasa, kenalah qada. So kalau tinggal kes bulan tu, minggu tu sebut, qada kan bulan depan, minggu depan. Kalau kita nak jadi Star Club, 3 kes minggu je konsisten. Daripada Januari sampai Disember. 1,5 konsisten, maintain. Katakanlah minggu bulan depan, gandakan. Supaya dapat cover yang qadakan yang tadi tu. Very simple. Kena buat yang terbaik. Sebab perancangan kita buat. Soalnya kita nak teruskan atau tidak. Itu saja. Sebab nak alasan atau tak je. Nak atau tak je. Ya, betul. Alright. So itu dia perkongsian daripada Haji Azlan. So macam mana beliau set mindset dan kekalkan momentum. Saya tertarik bila Haji Azlan bagi tahu Isnin sampai Khamis Haji. Isnin sampai Khamis Isnin sampai Khamis Haji jaga ayah yang sakit daripada Zuhur hingga ke Maghrib. Kemudian hanya ada Jumaat, Sabtu dan Ahad sahaja. Jadi Haji Azlan yang mana Zuhur sampai Maghrib mungkin dalam 4 ke 5 jam beliau allocatekan masa beliau untuk ayah beliau, tapi masih lagi boleh produce, masih lagi boleh buat. Jadi apa alasan kita yang kita tak ada pun jaga siapa ahli keluarga kita yang sakit. Jadi dekat sini saya pun sentap juga bila Haji cakap tadi kan. Sebab kadang-kadang bila saya banyak sangat benda, kita macam terfikir, aduh, macam mana nak manage. Sebenarnya ada cara, tapi mungkin kita tak cukup kuat untuk buat macam tu. Tapi apa yang Haji kongsikan tadi sebenarnya memberi inspirasi juga kepada saya dan juga saya yakin kepada mereka-mereka yang lain bahawa walaupun kita rasa kita tak ada masa, tapi sebenarnya kita tak sedar kita semua ada 24 jam. It's about how kita manage kita punya time lah. Kita nak lebihkan rehat ataupun kita nak lebihkan bekerja. Dan macam mana yang Haji kata tadi, kita kena set mindset kita yang kita bukannya, saya tak tahulah orang lain, tapi saya pun bukan daripada kalangan orang yang senang, dan kita masuk ke dalam bisnes, kita buat bisnes ni because kita nak prove something kepada diri kita, untuk family kita dan juga orang keliling kita. Baik, so saya yakin mereka-mereka yang ada dalam ni, kita ada lebih kurang dalam 294, hampir mencecah 300. Okay? Alhamdulillah pada pagi ni. Jadi saya yakin mereka juga orang kata apa, belajar sesuatu, termasuk diri saya belajar sesuatu daripada kedua-dua MDRT kita. Baik, sebelum kita teruskan dengan soalan di dalam chat box. Jadi kalau saya tengok dekat sini baru ada satu soalan.
Jadi kalau kawan-kawan yang lain kalau rasa nak tanya boleh tanya, kita ada 292, takkan kita tak boleh dapat 800 soalan pada pagi ni. Alright, 800 nak sambung sampai ke pagi raya ke apa. So sekurang-kurangnya tanya soalan. This is the time you guys nak tanya soalan dengan you nampak muka. Memang you boleh call kita punya MDRT ni, memang you boleh call Tuan Syarul, you boleh call Tuan Haji Azan, tapi you tak nampak dia punya expression bila dia sharing dengan you. And then soalan yang you guys tanya akan kata apa, ilmu tu akan sampai kepada 290 orang yang lain. Jadi boleh tanyakan soalan kepada kita punya speaker. Ala-ala kalau nak tanya janganlah pula malulah nak tanya, nanti tanya sendirilah. Itu selfish namanya. Ingat dalam MG kita belajar the more you give, the more you get, the more you ask, the more other people learn new knowledge. Okay, baik. Soalan untuk kedua-dua speaker sebelum kita mulakan dengan soalan di chat box. Nak tanya, dalam orang kata dalam kita punya business, kita always encourage people to bersedekah. Okay, kita always encourage people untuk memberi. Betul Haji dengan Tuan Syarul Jadi saya minta Tuan Syarul, kemudian lepas ni Tuan Haji Azan kongsikan pengalaman the power of sedekah. Saya yakin mesti ada punya pengalaman tu sepanjang, tak kisahlah sepanjang dalam industri takaful ke ataupun sebelum-sebelum ni. Takkan kita masuk takaful, kita buat takaful baru kita nak bersedekah tak? Sebelum-sebelum ni takkan tak buat kan? Jadi mungkin boleh kongsikan Tuan Syarul dulu pengalaman ataupun the power of sedekah ni. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Naim. Okey, pengalaman saya sepanjang saya menjadi ejen ataupun sebelum ni okey, kita selalu lihat kadang-kadang kalau kita pergi mana-mana ni saya tak kata orang, saya kata diri saya lah Naim Saya pergi mana-mana, kalau kata kita nampak orang yang minta sedekah atau even kita pergi masjid kan semalam Jumaat, kadang tabung lalu depan kita kan. Tabung tu datang lagi 10 meter tu. Kita dah nampak tabung tu. Dia dah jeling tu kadang. Ini dulu kita datang dulu. Bila sampai turn kita tu kadang kita tolak je laju kan. Ataupun kalau kita masuk pun kita tengok dalam poket kita akan cari yang paling rendah. Kecil. Yes, yang paling kecil tau Naim. Itu saya tau. Saya tak nafikan. Saya tak kata saya bagus atau tak. Saya akan cari benda macam tu dulu. Lepas tu kadang-kadang kita tengok kenapa rezeki aku bulan ni sikit. Kita tak nampak benda ni. Tapi bila saya join industri takaful, bila saya duduk especially di bawah MG yang menekankan benda-benda the power of sedekah, berbuat baik, lebih banyak memberi dan sebagainya, saya cuba implement benda tu dalam kehidupan seharian saya. Dan impak dia lillah, masya-Allah, terlalu besar yang saya dapat. Orang kata apa, benda yang saya tak pernah jangka pun saya dapat. That's what we call, kita kena buat sesuatu yang kita tak pernah buat supaya kita dapat sesuatu yang kita tak pernah dapat. Okay, jadi saya orang kata apa, saya cuba ubah diri saya yang mana dulu takut sangat nak bagi duit banyak ni, risaulah kita akan miskin lah, kita akan tak ada duit lah. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya betul lah kata orang, amount yang kita sedekahkan kepada orang lah, itulah sebenarnya rezeki kita. Yang kita simpan dalam poket tu, dalam wallet, belum tentu hak kita. Okay, jadi saya ada satu pengalaman yang paling baru lah. Saya share sikit yang paling memandangkan Tuan Naim minta saya share sikit kan. Okay, pengalaman terbaru saya lah, last 2 week or last 3 week macam tu. Saya pergi sharing hari Isnin tau. Saya pergi sharing hari Isnin, saya tak ada kes. Okay, untuk minggu lepas tu saya tak ada. Saya pun selalu je orang kata ada je minggu yang saya tak ada kes dan sebagainya, bukan tak hari atau tak minggu ada kes. Ada minggu yang saya tak ada juga. Okay, so pada hari Isnin tu saya pergi sharing, saya rasa macam kenapa aku tak ada kes for last week? Saya tak salahkan orang, saya kata apa yang aku buat, apa semua kan. Okay, jadi saya check saya punya apa yang saya buat selama ni. Okay, jadi saya kata mungkin aku kurang bersedekah. Mungkin aku dah kurang ke masjid dan sebagainya. Mungkin macam mana hubungan aku dengan mak ayah aku. Hubungan saya dengan keluarga saya. Macam itulah, saya check balik benda-benda macam tu. Jadi apa yang saya buat, Naim hari Selasa kot macam tu. Hari Senin tu saya dah pergi, saya tak ada kes. So hari Selasa tu saya pun jam appointment, saya cancel yang untuk that week tu lah. Yang mana saya appointment tak close. Macam-macam berlaku pada minggu itu. Jadi saya kata mungkin time untuk aku relax, aku fikir balik apa aku kena buat. Okay, jadi apa yang saya buat ialah saya pergi ke ATM, saya keluarkan amount yang agak besar juga kan. Saya keluarkan duit tu, saya jumpa orang, saya bagi je. Saya jumpa siapa orang susah, mana saya jumpa orang susah tu saya bagi dah bang, saya bagi. Masa tu belum puasa lagi.
seorang tu makan saya bayar. Saya kata ya Allah, ini bukan hak aku, ni bukan hak orang lain, aku pegang selama ni. Saya cakap kat hati, tapi mudah-mudahan dengan ini juga kau murahkan balik rezekiku. Okey, jadi dipendekkan cerita, selepas saya buat benda tu saya rasa tenang. Saya rasa happy sebab orang yang kita tolong tu pun seronok kan. Jadi kita tengok, kita pun rasa happy lah. Okey, alhamdulillah. The week after, selepas minggu tu appointment saya mula okey. Ada yang klien-klien saya dah mula recommendkan pada prospek dia, kawan-kawan dia. Yang paling saya rasa yang paling besar lah Allah bagi pada saya setakat ni untuk bulan Ramadan ni. Saya dah satu appointment tau, bulan 3 itu. Saya dah pergi jumpa dia, Naim. Saya dah pergi, dia kata tak apalah Syarul, saya rasa saya nak fikir dulu. Dia cakap macam tu. Saya rasa saya nak fikir dulu, jika saya berminat saya akan contact kamu. Kamu tak perlu contact saya. Dia set mention tau. Kamu tak perlu contact atau WhatsApp saya ke apa. Kalau saya nak, saya cari kamu. Okey, baik tuan, saya kata. Kalau tuan berminat, tuan akan cari saya lah. Saya dah present semua dia ni. Okey. Tapi hari pertama puasa pada hari Selasa kan, kita start puasa. Betul. Okey. Saya semayang asar di satu masjid tu. Pada hari itu, saya niat saya nak semayang dekat satu kawasan lagi. Tapi saya kata macam mana kalau aku tak berjaya sampai ke sana? Macam mana kalau tiba-tiba kereta aku rosak? Siapa yang on duty tu? Off mic. Terkejut saya. Okey, jadi pada hari itu saya kata mungkin kereta aku rosak kejap lagi, mungkin kereta aku pecah. So saya kata tak apa. So masjid yang terdekat kebetulan terus nampak signboard masjid tu. So saya pun pergi semayang. Lepas saya pergi semayang kat situ, saya dah habis semayang, saya nak keluar ni nak balik ditegur oleh seorang. Assalamualaikum Syarul, dia kata. Saya pun pandang, Waalaikumsalam. Orang yang saya present pada bulan 3 tak close tu. Okay, alright. So dia tegur saya, kamu semayang kat sini ke? Saya tadi lalu saya singgah sini. Saya kata, tuan pun semayang sini ke? Dulu saya karya sini. Sekarang saya dah pindah tempat, tapi kebetulan tadi saya pun ada di sini. Tapi sebenarnya saya yakin Allah yang menemukan kami di situ. Bukan sebab saya nak semayang kat situ sangat. Tapi Allah yang merancang. Kalau ikutkan perancangan saya nak semayang kat tempat lain. Tapi Allah tu lorongkan saya semayang di situ. Dan Allah tu juga lorongkan yang prospek saya tadi semayang di situ pada waktu asar. Okay. Jadi dipendekkan cerita, dia tegur saya dia kata, saya rasa yang proposal kamu buka hari tu saya rasa macam okey lah. So bila saya boleh buat dan apa dokumen yang kamu perlu? Saya kata tak ada, perlukan IC tu aja. Lepas tu satu lagi, kalau saya nak bayar yearly boleh tak? Dia terus cakap, padahal saya offer tu monthly je. So, yearly pula. Okay. Jadi pada waktu itulah, so, selepas dia dah kata okey semua dah sign semua. Masa dalam perjalanan balik tu saya fikir, ya Allah, mungkin ini yang aku buat pada minggu sebelum itu, yang saya katakan tadi, yang saya share tadi tu kan. Inilah ya Allah kata tadi, kamu kena memberi dulu Syarul. Kamu kena bagi kat orang lain, baru aku bagi balik kat kamu. Amount yang saya bagi tu taklah sebesar mana yang Allah bagi pada saya balik hari ini. Dan orang kata apa, paling best pada minggu lepas, pada minggu inilah banyak yang existing client saya referkan saya. Minggu ni lah. Ada 5K, 4K, 5K, 4K. Saya tak sempat jumpa lagi. Tapi itulah saya kata, ya Allah, mungkin ini yang hati saya tak tenang hari tu. Inilah yang Allah bagi balik. Wallahualam. Saya share pengalaman saya. Mudah-mudahan orang kata apa, benda ni menjadi orang kata satu booster untuk kawan-kawan yang lain juga. InsyaAllah. Okay. Baik. So guys, kawan-kawan yang lain, kita ada lebih kurang 300 hari ni. Jadi hari ni kita speaker kita telah sampaikan manfaat kepada 300 orang, dan seandainya korang buat bersedekah ni, korang kena amalkan sikap bersedekah ni, sebab orang kena yakin kita bantu orang, Allah akan bagi lebih kepada kita. Kita bagi orang makan, orang happy, orang kenyang, itu adalah satu orang kata apa, kepuasan, dan yakinlah Allah akan balas kepada kita. Baik, Haji Azan, the power of sedekah. Macam mana pula Haji Azan punya pengalaman berkenaan dengan konteks the power of sedekah, Haji Azan? Silakan. Okay, sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada semua all MG. Saya nampak MG Ustaz Din ada buat program Bikisan Ramadan, bantu orang miskin. Saya ucapkan tahniah kepada semua warga-warga MG, dan ramai lagi saya rasa mungkin di seluruh Malaysia yang buat program Bikisan Ramadan, membantu fakir miskin dan sebagainya. Okay. So saya terlihat ada satu hadis Abu Anas radhiyallahu anhu pernah bertanya Rasulullah SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Nabi sebut sedekah di bulan Ramadan. Hadis sahih,
5677 Sahih Bukhari. So inilah sahih daripada disebut adalah sedekah sangat ada power di bulan Ramadan ni, di mana insya-Allah ada rezeki yang tidak disangka. Dan saya yakin dan percaya asbab Syarul dapat K dan sebagainya, alhamdulillah. Itulah keberkatan Allah Taala di atas usaha beliau, dan juga Allah bagi jalan, di mana itulah orang cakap rezeki yang Allah tunjukkan memang ada jalan dia. Okey. So wama anfaqtum min syai'in fahuwa halfihi huwa khairul raziqin. Kita lihat apa saja yang kamu sedekahkan, Allah Taala gantikan di mana dialah yang beri rezeki sebaik-baiknya. As-Sabah ayat 39. So itu yang perlu kita yakin, kita ada belief bahawa the power of sedekah memang ada, dan kita perlu lakukan bersungguh-sungguh ikhlas kerana Allah Taala. So dari segi pengalaman pula, saya memang bukanlah kita encourage lah, kita encourage kita dari segi yang pertama adalah zakat. Bukan saja sedekah, zakat adalah perkara pokok yang wajib, sedekah sunat. Sebenarnya kedua-duanya perlu seiring. Bila kita laksanakan zakat, fitrah ke pendapatan consistently, kemudian kita tambah dengan sedekah, lebih baik. Itulah sangat baik. Tapi kalau kita sedekah saja, tak zakat, kena cek balik. Itu yang kadang-kadang kenapa aku rasa tak tenang. Punya zakat belum bayar. Contoh. Ya. Benda yang wajib tak buat kan? Ya, betul. So, the first priority yang mana? So saya ingatkan diri saya juga, kadang kita kena terlupa, sebab zakat ni adalah perkara yang penting. Janganlah zakat kita dah nak sembahyang raya, time tu lah nak jumpa imam, terkejar sia ni imam tu kan, dah lewat nak sembahyang, nak terkejar kan, biar bayar awal pun tak apa, tak nak. So DA boleh buat, bantu orang, cik nak daftarkan online sedekah, zakat, saya tolong bayarkan, tolong buka online. Makcik-makcik kat kampung-kampung tu mungkin waktu PKP dulu saya ingat lagi, tak boleh jumpa Amin. Nak jumpa Amin, nak bersalam tak boleh. Orang dulu kan suka, orang kampung kan suka bersalam Amin. Ya Allah, aku nak bayar zakat ni kerana Allah Taala RM7 ke RM10 ke. Tapi tak boleh jumpa Amin. Kita bantu orang jadi sukarelawan. Mari kita bantu. Kita daftarkan online. Makcik anak-anak ada aku lumpur. Berapa nombor anak makcik? So dapatlah nombor. Tolong kampung-kampung. Mungkin anak dia sibuk kan kerja. Kadang ada makcik-pakcik yang kadang ada duit tapi tak tahu macam mana bayar online. Kita tolong bantu dan sebagainya. Okey. So sedekah ni banyak cara sebenarnya. Nak apa orang cakap, antara yang terbaik adalah antara dengan sebiji kurma pun dah sedekah. Di bulan Ramadan ni. Boleh buka di masjid dan sebagainya, infak dan sebagainya. So consistently, macam tabung lalu depan tu, dulu zaman sekolah dulu buat tidur kan, lalu buat padang pejam mata dan sebagainya dulu lah. Zaman jahiliah kan. Time tu lah nak buat berzikir sekejap kan. So kita dah kena ubah, daripada RM1 jadi RM5, RM5 jadi RM10, RM10 jadi RM50 sampai RM100. So kena meningkat lah. So sedekah pun perlu ada konsisten, perlu ada peningkatan, dan insya-Allah dengan konsisten di sedekah, maka Allah akan bagi konsisten lah kemudahan untuk kita berbicara. Lidah kita bercakap orang ni fasih disebabkan Allah Taala izinkan. Kita buat kerja, orang ambil yang kita sebab trusted, kepercayaan. So nak paksa orang percaya kita bukannya mudah. Semuanya dengan izin Allah Taala. That's why hablum minallah, hablum minannas. Jaga hubungan dengan Allah Taala dan jaga hubungan itu amat penting sebenarnya. Okay. Alright, baik. Itu dia konteks the power of sedekah. Kita ambil orang kata apa, perkongsian daripada kedua-dua kita punya speaker pada hari ini. Baik, so banyak yang kita baru belajar hari ini, termasuk saya. Banyak benda yang kita belajar. Sekarang kita dah tahu macam mana untuk kita kekalkan momentum. Kita dah dapat tips macam mana kita nak approach orang, and then kita dah tahu method of appointment di bulan Ramadan ni sebenarnya bila kita berjumpa itu lebih baik, tapi depends lah kepada masing-masing kan. Sebab ada ejen yang dia suka buat online, ada ejen yang dia suka berjumpa. Jadi lebih baik kita berjumpa sebab kita dapat dapat tengok expression bila kita bercakap dengan kita punya klien ataupun prospek, dan kita juga dapat orang kata apa, cerita berkenaan dengan sedekah ni. Alright, saya percaya ramai antara kita, termasuk diri saya sendiri, jujur saya kata macam Tuan Syarul kata tadi, waktu sembahyang Jumaat daripada jauh dah nampak
Tapi kadang-kadang dia ada 2-3 round tau. Dia bukannya daripada jauh nampak tabung je, dia ada 2-3 round. Mula tabung yang berjalan dengan roda. Kemudian budak pula datang bawa. Lepas tu ada lagi seorang datang bawa. Jadi kita ni dulu ni cerita dulu. Mula-mula tabung datang kita dah pandang kiri kanan kan, sebab biasanya kita pergi tak bawa wallet kan. So kita bawa RM10, makan tengah hari pun dah RM10. Lepas tu tinggal 50 sen. Takkan nak masuk 50 sen, malulah kat orang sebelah masuk RM5. So kita pun buat tak tahu. Lepas tu datang pula budak. Budak ni pula kadang-kadang dia pandai, bila kita tengok kita tak pandang dia kan, dia pun berhenti depan kita. Dalam hati ni, cepatlah jalan kau buat apa depan tu ni. Dia lagi kita tak pandang tu, dia pergi stop depan kita. Kalau kita pandang, kita anggap macam tak apa, sebab kita tak pandang dia berhenti. So alhamdulillah, Mukmin Group pada saya adalah satu agensi yang banyak menerapkan this kind of this kind of practical, this kind of amalan, which is kita kena bersedekah, kita kena ada clean heart untuk berbisnes. Kita tak nak main santau-santau macam orang kat luar sana. Kita tak ada istilah engkau bagus, aku nak jatuhkan kau. No, engkau bagus, aku boleh lagi bagus. Kita banyak dalam structure kita, dalam kita punya amalan, saya percaya our leaders always terapkan dekat kita this kind of amalan. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita kena double up kita punya effort, kita kena double up kita punya amalan. Kalau dulu kita berzikir subhanallah tu 30 kali je, kita boleh double up kita punya zikir sambil-sambil bawa kereta ke, kan? Betul lah Haji Azan Kalau kita basahkan lidah kita dengan zikrullah, kerana itu adalah amalan yang paling mudah dan dapat pahala yang lebih banyak berlipat kali ganda dengan zikrullah. So, kita nak proceed dengan soalan daripada chat. Saya tengok kita ada 200, almost 300. Tapi soalan saya tengok ada 2 je. Yang lain ni tidur ke macam mana ni? Tak payahlah gurau je, jangan marah. Okey. Baik, boleh tanyakan soalan. So jangan malu, jangan segan tanyakan soalan. Jadi soalan yang pertama, kalau kita tengok kat sini daripada Tuan Azam Sabar kita, soalan kedua-duanya, dah mulakan ke present produk baru kita, Pro BSN SME at Work? Kalau dah, apa method? So Haji Azan dulu, dah mulakan ke present Pro BSN SME? Actually kita dah mulakan daripada awal. Daripada awal tu maksudnya waktu kick off lagi. Saya kick off, saya follow dengan Cik Rahman. Dia kata belum lagi ni. Saya cakap tak apalah, kita present je lah. Present tu maksudnya kita ambil method yang conventional tu. Kita gunakan conventional tu, maksudnya kita beritahu yang akan keluar seiring sekata macam ni juga. So benda ni akan datang mungkin lepas raya, insyaAllah. So saya dah berapa buah company jugalah. Tapi benda ni kadang keep challenge. Kita kena ingat bahawa perkara baru, benda yang baru compare dengan company lain yang dah ada berbeza. Dia beza sikit challenge. Sebab benda ni dipakaikan ramai orang. Dan mungkin ada nak plan A, plan B, plan C dan berbeza-beza. Dan ada yang nak ubah plan dan sebagainya. So, ini masih dibincangkan lagi tentang replacement of policy dan sebagainya. Saya masih lagi follow up tentang perkara ini dan saya harap insyaAllah saya yakin dan percaya ramai kawan-kawan boleh manfaatkan perkara ini. Dan kita boleh juga promotekan bahawa untuk company besar, kita dah ada takaful punya produk yang mungkin lebih baik, mungkin lebih stabil, dan mudah-mudahan presentation kita dapat dibantu oleh company. Sebab benda ni masih lagi temporary, boleh gunakan conventional sebagai sementara. Akan datang tu kita kena bermain dengan game-game lain pula. Ada banyak plan C. So make sure langkah tu dah ada. Cuma plan bagaimana spesifik kemudian. Baik, untuk Tuan Syarul, macam mana Tuan Syarul, ada dah bermula ke presentation berkenaan dengan Pro BSN SME at Work ni? Okey, untuk saya Naim dan untuk Tuan Azam Sabar, saya masih belum memulakan lagi sebab saya masih study dia punya benefit, dia punya pro and cons tentang this product. Sebab hari tu masa saya go through yang first tu saya kurang faham. Okay, dan saya pun ada belajar dengan kawan-kawan yang dah pergi dia punya course ni. Saya pergi itu tapi saya kurang jelas. Sebab benda ni macam Tuan Haji Azan kata, dia melibatkan banyak pihak. Okay, dan benda ni melibatkan kaki tangan juga di company
ni tu. So kita kena tahu adakah orang yang dah sakit mesti coverage, dan macam mana dia punya coverage pula, apa dia punya term and condition dan sebagainya. So saya tak nak nanti, saya takut kalau saya pergi saya cerita benda yang tak betul, so bila company tu dah agree, tiba-tiba bila sampai time nak claim dia akan jadi masalah. So dipendekkan cerita, saya masih lagi study produk tu, dan insyaAllah kita akan kongsikan pada orang kat luar sana di kemudian hari, insyaAllah. Baik. Alright. So menjawab soalan Tuan Azam Sabah tadi yang tanya. Tuan okey. So menjawab Tuan Azam Sabah kepada kita punya speaker. Baik, soalan yang seterusnya untuk Haji Azan. Okey, boleh kongsikan bagaimana aktiviti semasa part time sehingga boleh berjaya daripada kita punya partisipan ni, Siti Rohani Mahat. Silakan Tuan Haji Azan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. Okay. Saya bekerja sebagai engineer selama 15 tahun. 15 tahun saya berada di kilang Panasonic AVC Networks yang berhad di Pasir Gudang sebagai engineer. Mengajar tahun 15 tahun. Sebenarnya agak challenge juga di mana orang cakap bila kerja kilang ni makin lama makin banyak kerja. Tapi terbalik sebab saya bila promote and then kerja kurang tetapi mengajar ataupun banyak meeting tu yang tak tahan tu. Dia lepas meeting engineer, meeting dengan management, meeting dengan Jepun sana, Jepun sini. So conference. So banyak benda-benda melibatkan Japanese dan international punya kerja lah. Dan audit lagi. So dia banyak documentation punya kerja. Okay, so saya agak memang kerja daripada pagi sampai petang. Kemudian saya spesifikkan bila kerja kilang ni, kita ada 3 waktu rehat. Pukul 10 pagi rehat, pukul 12 rehat, pukul 3 rehat. Okey, 3 kali rehat. Dan di kilang tersebut ada lebih kurang dalam 1,800 orang pekerja. Okey, ada banyak department, ada 2-3 bangunan kat situ. Okey, so sebaik saja kontrak, memang saya akan pergi. Biasa-biasa saya ada pegang portfolio lah kat situ sebagai komiti surau, komiti sukan, welfare committee. Kebanyakannya kita akan gunakan apa saja. Nizam bawa kata saya ni jurusan apa boleh jual, jual. Apa boleh jual, jual. Okay. So kita part time, kita excited. Waktu tu orang tak kena tahu kita buat insurans, jadi kita jumpa seorang orang. Masuk bilik ke bilik, masuk meja ke meja waktu rehat. Join group sana, join group QA, join group production. So memang setiap hari waktu rehat tu saya akan makan dengan orang yang berbeza. Dan balik pun balik tak sama dengan orang lain. Biasa orang balik 5.30. Saya balik kadang pukul 6 ataupun pukul 7 lah maghrib. So kebanyakannya kerja kilang ni kadang-kadang nak duit lebih kena overtime. Saya pun overtime. Sampai overtime tu biasanya ujung-ujung tu memang dah tak ada kerja. Biasanya saya akan mengajak staff-staff tu untuk ngeteh dan sebagainya. Biasalah kita akan belanja sebagainya, kita minum dan sebagainya. Kat situlah bermula saya yakinkan diri saya kena jumpa orang setiap hari macam gini. Lepas kerja dan waktu rehat, saya kena jumpa seorang demi seorang. Saya tak kira siapa. Dan saya jumpa dan saya belajar berlatih bercakap. Pernah kena ejek, biasalah. I'm not perfect. Saya tak sempurna macam orang lain. Dan saya bercakap dengan cermin, bercakap dan saya suruh wife saya betulkan mana salah dan sebagainya. Dan ada yang komen macam-macam, komen macam ni, macam ni. Kat situlah sedikit demi sedikit saya berubah dari segi penampilan dan sebagainya. Bukan seluar besar ni, bukan seluar senting tau. Seluar besar ni. Macam boleh masuk kucing bawah dia. Daripada pinggang sampai ke bawah besar Boleh besar, baju besar, seluar besar. Sekarang semua dah smart kan. Dulu tengok datang dengan seluar gobo-gobo kan. Orang tengok ni Mamat mana ni datang boleh berjaya ke tidak ni. Kita tak kisah, kita datang nak belajar. Biarlah orang cakap apa sekalipun. Yang penting aku datang nak belajar, nak berjaya. So memang ada satu pertanyaan, kena ada kena sacrifice kita ni. Kena ada pengorbanan dalam kehidupan kita. So part time pun saya anggap macam full time. Saya anggap waktu part time tu, waktu tu saya berjaya ke Star Club Budapest, di mana part time saya konsisten Jumaat, Sabtu, Ahad hari tidak bekerja. Di mana Jumaat hari terakhir bekerja, Sabtu, Ahad mesti set appointment. Tu part time. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, tu memang bekerja lah. Tidak buat apa. Tapi pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari ni saya mesti close. And then saya konsisten 3 case seminggu.
Sampai hujung tahun Star Club Budapest. Alhamdulillah, first Star Club saya. So saya qadakkan, saya kata tadi lah, kalau minggu tak ada kes, saya qadakkan minggu kedua dan sebagainya. So kelas part time pun memang penting. Kalau boleh saya encourage bagi mereka yang masih part time, tolong jangan berjauhan dengan your introducer. Tolong jangan berjauhan. Maksudnya belajar dengan ilmu yang ada, sebab introducer you bawa you di tempat yang betul. Bukan tempat yang salah. Dah lahirkan ramai orang yang berjaya. Bukan kami ni. Ramai lagi sebelum ni. Lagi hebat dan sebagainya. So belajar dengan mereka dan pastikan jangan berjauhan, dan juga kalau ada part time agensi, tolong hadir, tolong support. Itulah yang memberikan kekuatan kebersamaan kita dalam agensi, di mana agensi kita adalah agensi yang nombor 1 Malaysia yang telah melahirkan 100 juta ringgit. 100 juta. Mana kita banyak dah lahirkan orang berjaya. So kena believe kat situ. So saya rasa tidak mustahil untuk part time berjaya sebenarnya. Banyak cara. Setuju. Baik, thank you Haji Azan. Semoga dapat menjawab soalan kepada saya tak tahu namanya Siti Rohani ke Alia. Siti Rohani. Siti Rohani. So harap jawablah. So maksudnya agent part time, kalau you guys buat betul-betul, memang kita you ada kerja hakiki. Tapi kita masih lagi ada ruang kosong yang kita boleh selitkan untuk appointment. Kita boleh pilih sama ada ruang kosong itu kita nak selitkan dengan rehat atau buat aktiviti yang tidak mendatangkan results, ataupun kita nak selitkan aktiviti yang boleh mendatangkan results. Okey, sebab kita kerja still kerja. Tapi ada ruang kosong, kita selitkan. Baik, untuk soalan yang seterusnya, yang ni untuk kita tanya Tuan Syarul lah, daripada Tuan Alfian kita. Okey. Salam untuk Tuan Syarul Haji Azan. Tak pernah ke hari-hari close case? Apa yang korang rasa bila tak ada case? Sebab kadang-kadang saya tengok ramai ejen yang bila tak ada case tu rasa macam biasa je. Macam tak ada rasa apa-apa je. Nampak? Baca pun dengan emosi ni. So, macam mana Tuan Syarul? Apa perasaan bila tak ada kes ni? Rasa biasa ke? Rasa gelisah ke macam mana? Okey, pertama sekali terima kasih Tuan Alfian. Member baik ni. Dia punya soalan memang kalau tak rare tu kan dia kan. Okey. Dan tahniah untuk Pian yang tahun ni dah promote ke UM1. Okey. Pertama sekali kita kena ada satu perasaan cinta pada bisnes yang kita buat. Okay, so kalau orang yang dah cintakan bisnes tu, bila dia tak dapat benda tu, dia akan rasa frust. Sama macam kita nak kahwin kan, kita dah ada perempuan yang kita suka tu. So kalau kita tak dapat kat dia, frust kan, down. Lepas tu dia pula kahwin dengan orang lain pun frust. So sama lah dengan benda ni. Lagi frust. Itu double frust kan. So benda ni adalah bunuh diri. Bunuh diri. Okay, jadi benda ni pertama sekali kena datang daripada hati. Bila you dah ada benda yang you suka, yang you dah cinta pada sesuatu, you akan buat apa pun. Jadi bila you tak dapat, you akan frust. So saya sebelum saya nak pergi lebih jauh, saya kata aku kena tahu apa benda yang aku buat. Aku kena tahu apa yang aku nak dalam benda ni, dan aku kena tahu apa benda yang menjanjikan pada aku. So bisnes Takaful ni saya dah nampak benda ni macam ni. So saya pertama sekali adalah saya make sure saya jatuh cinta dengan bisnes ni. Jadi macam mana saya nak buat saya jatuh cinta dengan bisnes ni? Saya ambillah benda yang positif, bergaul dengan orang positif, bergaul dengan orang yang berjaya, macam Haji Azan kata. Banyak orang yang hebat. So bila orang yang hebat, dia takkan downkan hang. Okay, dia takkan downkan kita. Dia akan tarik kita. Jom buat. So bila kita duduk dengan mereka, kita automatik datanglah perasaan cinta tu. Ni masalahnya bila kita, saya tak kata siapalah, saya kata diri saya dulu Bila kita dah letak tahu benda apa yang kita buat, kita makin jauh daripada agensi. Bila you makin jauh, you memang akan rasa macam terabai. Bila you terabai, you tak ada kes, you akan rasa macam tak ada apa pun rasa, tak ada kes. Minggu ni dah 2 minggu, 3 minggu tak ada kes, relax lah. Sebab apa? Sebab you tak cinta pada bisnes tu. You tak cinta benda apa yang you buat. Jadi, macam saya, kalau saya rasa minggu tu ataupun dalam tempoh yang lama saya tak ada close, memang saya akan down. Macam saya cerita dengan Naim tadi kan. Bila ada seminggu tu saya rasa saya tak ada kes. So saya tak salahkan sesiapa. Saya kata, apa benda yang tak kena aku buat ni? Apa benda yang aku dah tersilap buat? Ataupun ada benda yang aku terlupa dan sebagainya. Okay. Jadi, kita back to nature, balik, orang kata apa, check baik kita punya segala benda yang apa yang patut. Dan yang paling penting, bila kita tak ada kes, kita akan rasa down. Cari balik orang-orang yang positif. Rapat dengan diorang. Bukan cari orang yang sama negatif dengan kita. Bukan cari dengan orang yang orang kata apa, maksudnya orang tu akan tarik kita makin jauh.
Kawan ni ada macam-macam jenis kawan tau. So you kena hati-hati, kita kena hati-hati berkawan. Biarlah kita ni selektif sikit. Bukan kita ni nak jadi belagak bagus, bukan kita ni orang kata apa tak nak berkawan dengan semua orang, tak. Tapi kalau orang tu membuatkan kita lagi jauh, membuatkan kita lagi rasa macam kita boleh kenal tau orang-orang yang macam ni. Okay? So kalau orang tu memberikan kesan negatif, so jarakkan sikit diri. Bukan tinggalkan dia, jarakkan. Pertama sekali kita tarik dia balik. Ya, aku down ni, so aku perlukan energi kau. Alah, buat apa kau buat benda ni pun? Benda ni jom kita buat benda lain. So kau dah tahu dah orang ni macam ni. So you kena ada satu border kan dia. Okay, ada satu border line. Okay, benda ni aku tak boleh share dengan dia. Okay, so you kena cari orang yang positif, tarik balik you, and then at the same time cuba check balik apa benda yang kita terlepas pandang. Mungkin dari segi presentation, mungkin hubungan kita dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi bagi saya, kalau saya tak ada kes pada minggu tersebut atau satu tempoh yang lama, saya akan rasa down. Okay, that's why saya perlukan energi. Macam tu lah. Lebih kurang. Itu lah. So kita maksudnya kita kena orang kata apa, keresahan kita bila tak ada kes tu ialah ibarat kita kena cinta dengan kita punya kerjaya, barulah bila kita tak on track, bila kita tak orang kata tak being produktif, kita akan rasa gelisah, resah dan susah. Okay, so yang kata Ella saya tak tahu apa yang nak masukkan lagi. Okay, so seterusnya ini saya baca panjang sikit yang ni kepada Tuan Haji Azan dengan Haji Syarul lah. Alright, tapi yang ni sebab tadi kita dah tanya pada Tuan Syarul, kita tanya soalan ni pada Haji Azan. Okay, Assalamualaikum, saya Nafi, ada soalan kepada Tuan Haji Azan atau Tuan Syarul, tapi kita bagi kepada Tuan Haji Azan. Saya baru dapat agent code 21 hari bulan 4 lepas. Alhamdulillah, nikmat bulan Ramadan. Cumanya bila saya introduce kepada rakan-rakan terdekat saya, "Weh kak, kau tulis ke apa ni? Penat aku nak baca ni." Okay. Kepada rakan-rakan saya yang mula menjauh, bila saya approach dan contact, ada yang tak respon. Sikit down, but it's okay, planning B will be on. Adakah ini normal for new agent? Bagaimana untuk build up energy semula? Saya percaya masanya akan tiba. So apa pendapat Haji Azan bila kita approach dan kawan-kawan menjauh lah, orang kata kena blue tick lah, kena block lah, lebih teruk lagi kita datang lepak kedai makan, datang ni nak minum ni, tiba-tiba kawan beransur, nak cerita insurans tak payah, nak cerita insurans tak payah. So apa pendapat Haji Azan, macam mana boleh bantu kita punya sahabat ni? Okay, terima kasih Naim. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebenarnya tadi saya sambung sikit keresahan. Okay, keresahan tu tukar kepada kegairahan. Boleh tak? Keresahan tukar kepada kegairahan. Dalam kita bekerja ni kena gairah ni. So nampak macam ni tapi sebenarnya lain. So memang ada cara kita berubah adalah segi kita bersungguh-sungguh ke hadapan. Okey. Dari segi permulaan, bagaimana kita approach sebenarnya depends on diri kita, sebab ada orang kita dalam grup, kita post dalam grup, memberi respon, mungkin dalam grup tu ada yang berminat tetapi kurang bersuara, menyebabkan tidak kesesaan tu datang daripada grup tersebut. Contoh kita promote tentang insurans dalam grup bola sepak kita. Contoh tim bola, kita cerita pasal insurans. Yang ni semua senyap bila kita masuk tak berapa kena. Jadi saya nasihatkan bagi mereka yang baru untuk kita berjumpa seorang dengan seorang. Mesti jumpa berhadapan, datang ziarah ataupun sebagainya, bawa buah tangan, bawa gulung pisang, masakkan di bulan Ramadan ni nasi ayam ke mi goreng, hantar ke rumah dia. Ziarah, jumpa sambil tu berbual, tanya khabar dan ada peluang present. Itu je cara sebagai ejen baru. Sebab kita tak boleh buat magic. Magic ni maksudnya kita main agak-agak. Sebab kita mengharapkan dia datang kat kita pun tak boleh. Tetapi kita kena datang kepada dia. Macam Syarul kata tadi, saya setuju dengan Syarul tadi, kita datang kepada dia. Kita datang sejengkal dengan dia. Sedepa dan sebagainya. Lagi dekat. Jangan menjauhkan diri. Tengok dia jauh, kita pun jauh. Sebab kita tidak ada interaksi. Maksudnya kita tak tahu dia suka atau tidak. Mungkin dia malu dan sebagainya. Tetapi dengan memberikan buah tangan di bulan Ramadan ni, dengan berziarah dan juga kita uluk-uluk tersinggah rumah dia. Alamak, tersinggah, terserempak. Ter ni macam-macam boleh berlaku sebenarnya. Termasuk office dia. Saya pernah berlaku sebagai KKM, masuk ke office orang ni, terjah no salesman. Saya bukannya salesman. Saya adalah consultant. So why not saya boleh masuk. So
Saya pernah memberanikan diri saya dengan keadaan selamba, saya masuk. So macam-macam perkara yang kita lakukan, macam-macam cara. Pada mula sebagai part time dan sebagainya. Malu? Yes, memang malu. Ada yang kawan pulaukan, memang itu akan berlaku. Jangan segan dan jangan terkejut. Sebab itulah sepak terajang dalam dunia takaful ni. Mereka yang baik rapat kita mula menjauhkan diri. Tetapi insya-Allah bila mereka melihat kejayaan kita, bila melihat kesungguhan kita, mereka akan comeback balik. Itu yang berlaku ketika ni. Setelah saya beberapa tahun dalam bisnes ni, rakan orang demi seorang akan kembali. Kembali di mana kita gunakan, kita tunjukkan kejayaan kita, kepercayaan kita bahawa kita dah banyak bantu orang di luar sana. Itu yang buatkan orang percaya. Dan juga jangan kita kita mula resah dan gelisah, aku ni baru lagi. Tolonglah. Itu yang semua ejen lama ke, ejen sekarang ke, berjaya ke tidak ke, itu yang proses yang kita lalui. Itu proses. Nak tak nak kita kena lalui proses yang sama. Cuma dari segi blast, invoice dan sebagainya, tolong buat PM personal. Jangan hantar dalam grup. Itu persepsi tu yang akan buat kita down bila kita dalam grup tu tak lain. So kena PM seorang-seorang, datang rumah dia dan sebagainya. Okay. Baik. So itu dia tips untuk Nafi tadi. Sebagai ejen yang baru, saya setuju dengan Haji Azan. Bila sebagai ejen baru, kita baru memperkenalkan diri kita sebagai perunding takaful, ada di antara kawan-kawan kita yang akan mula menjawab it's normal. Buat Nafi it's normal. Kalau tanya mana-mana orang pun, semua orang kata itu normal. Sebabnya kawan-kawan ni biasanya dia akan tengok bila kita dah percaya. Sebab bukan dia tak percaya dengan kita, tapi sebab dia nak tengok how konsisten kita dalam bisnes ni. Macam mana kita bawa diri kita dalam bisnes ni. So ingat, bisnes ni based on trust. Jadi without trust, you cannot have any client. So you kena make people trust you with your services. Alright, so kita sekarang sebenarnya dah sampai ke penghujung program pada pagi ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Azan dan juga Tuan Syarul Anwar. Both seorang daripada Johor Bahru, seorang daripada Ipoh Takaful, Northern and Southern Region. Kedua-duanya hebat, kedua-duanya idola. Kedua-duanya juga MDRT. Dan pada pagi ini saya yakin hari ini hari Ahad, ada tempat yang bekerja, ada tempat yang cuti, kita belajar sesuatu. So kita ada 250 orang yang sekarang mungkin sebab diorang tengok dah nak habis. Jadi saya minta maaf, sepatutnya memang kalau dalam poster, ini makluman dalam poster kita buat sampai pukul 11, tapi sebenarnya event kita sampai 11.30. So terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Azan dan juga Tuan Syarul Anwar. Moga-moga apa yang disampaikan hari ini memberi manfaat dan juga dapat dipraktikkan kepada oleh semua warga MG. Jadi untuk MG Power Sharing hari ini saya rasa sangat berbangga, dan juga terima kasih kepada MG Power Sharing kerana menjemput saya sebagai host ataupun moderator pada pagi ini. Dan thank you kepada all participant. Kita teruskan kita punya baki di dalam bulan Ramadan dengan kita tingkatkan ibadah dan kekal produktif. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pentas MG. Kita jumpa lagi akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama. Gula. Okay, Assalamualaikum Ji semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ji. All year around, Ramadan, 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 ya Habib, Ramadan, Ramadan, laitaka دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening
just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب. Mantap everyone, mantap. Ada dengar Pak Nan? Nan, thank you. Mantap Titik. Boleh Boleh cap pakai blazer ni. Apa dia Pak Nan? Puasa. Alhamdulillah masih lagi puasa. Itu yang kadang-kadang tergelincir sikit tadi tu. Okey lah, very good. InsyaAllah. Nanti ada lagi kita buat minggu depan lah. Mungkin untuk turn wanita pula kot. Ni pasangan lelaki, pasangan wanita pula kan.